Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'in bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Pertamanya kita sama-sama rapatkan syukur kita yang tidak terhingganya kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi hidayah, diberi taufik, juga Allah Taala beri kesempatan kepada kita pada malam ini bersama-sama dapat bertemu dalam majlis ilmu secara alam maya ini. Dan juga alhamdulillah Allah Taala beri sihat afiat pada kita, nikmat yang begitu besar juga bagi kita semua, kerana dengan nikmat sihat kita dapat laksanakan ibadat dengan lebih sempurna, dengan lebih baik. Maka kita memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kepada kita, antaranya ialah dengan kita menambahkan ilmu, pengetahuan kita, jadikan menuntut ilmu itu sebagai satu ibadat kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita dirahmati, kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah yang Ustaz kasihi sekalian, hari ini adalah pertemuan yang keempat bersama-sama dalam kita bincang berkenaan dengan usul riwayat Qaulun. Pertemuan yang keempat, dah rasa macam dah banyak kali jumpa tapi sebenarnya sebab kita malam Qaulun, petang besok pula Hamzah, ya. Jadi seolah-olah kita bertemu dalam satu minggu itu dua kali pertemuan lah bagi mereka yang ikuti kedua-duanya Qaulun dengan qiraat Hamzah. Okey, Ustaz ucap ribuan terima kasih kepada Datin Raja khususnya yang mana merupakan pengurus kepada RH Qiraat Center selaku pengajar kepada program ini, yang juga memberikan kemudahan kepada kita untuk kita belajar tentang qiraat. Dan tahniah syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi bersama-sama dengan ustaz, ya, nak habiskan qiraat ini. Maka di sana seperti mana yang ustaz sebutlah, kita akan bertemu dengan beberapa orang syuhada, para syuhada. Itu pengalaman yang dah biasa ustaz lalui, sebab pengajian ini memanglah ada cabaran, ada ujian, ada dugaan. Sebab itu orang yang dapat mahir dalam ataupun dapat menguasai ilmu qiraat ini tak ramai. Sebab ujiannya terlalu besar. Dia ada bisikan-bisikan yang lain, antaranya ialah kenapa nak belajar lagi qiraat? Buat apa lagi kita penatkan belajar tentang qiraat? Ini kan dah ada, ini kan dah yang cukup yang kita dah ada, apa? Riwayat Hafs. Lagipun belajar qiraat, kita tak baca pun, tak amalkan dalam solat, kita cuma baca Hafs. Itu biasa. Yang ada suara-suara seperti itu, orang panggil bagai mengantuk di sorong batal lah. Dah memang tak nak belajar, dengan alasan-alasan itu lagilah kita tak belajar. Tapi percayalah, faedahnya terlalu besar. Kerana apa-apa ilmu yang kita belajar berkaitan dengan qiraat, Ustaz dah sebut beberapa kali sebelum ini, kerana kita mengambil apa yang Rasulullah SAW sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebab baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi umum belajar Al-Quran. Belajar cara baca Al-Quran pun umum, apa-apa qiraat. Tambahkan lagi qiraat. Kalau makanan kita suka ada lauk yang banyak, ya, tak cukup dengan satu lauk saja, ditambah-tambah lagi beberapa lauk. Khususnya bulan Ramadan, tak percaya nanti tengoklah bulan Ramadan dah dekat kita ni, hari ni dah 23 Rejab, dah nak masuk Ramadan. Maka yang lauk-lauk yang jarang keluar, jarang kita makan sebelum ini akan keluar nanti. Macam-macam nama. Kita nakkan supaya selera itu lebih daripada biasa. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan untuk Al-Quran. Semoga kita tambah ilmu pengetahuan berkenaan dengan qiraat ini, makin kita seronok membaca Al-Quran, ya. Makin kita nak belajar lagi, nak mendalami lagi selok-belok cara bacaan Al-Quran, nak tadabbur lagi, nak faham ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah. Okey. Baik, sebagai sambungan kepada yang kita bincang minggu
yang lalu, okey, minggu yang lalu kita akan merujuk kepada buku ini. Bagi mereka yang dah ada, nanti boleh tengok buku ini, Wangian Syurga dalam menerangkan usul riwayat Qaulun Al-Madani. Okey. Ustaz akan sambung dulu. Sebelum bincang pasal usul ini, nak sambung berkenaan dengan yang kita dah sentuh pada minggu lepas. Ada 2 poin yang Ustaz bagi minggu lepas, masih ingat lagi rasanya. Faedah mempelajari ilmu qiraat. Okey, apa yang kita dapat? Okey, apa yang kita dapat belajar ilmu qiraat? Okey. Baik, belajar suatu ilmu yang punya kaitan dengan Al-Quran besar manfaatnya. Justru belajar dan mendalami ilmu qiraat ini amat besar manfaatnya kepada individu dan masyarakat. Kita tengok antaranya. Ustaz sambung yang ketiga. Yang ketiga ialah hasil daripada kita belajar qiraat. Kita dapat mengetahui bacaan imam-imam qurra. Daripada belajar itu kita tahulah bagaimana bacaan imam-imam qurra. Ya, qurra ada 10 imam yang besar yang kita panggil qiraat yang mutawatirah bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka ini menerima warisan bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Bagaimana nak baca ayat yang ni? Contohnya lah, ya, kaf ha ya ain sad ini. Bagaimana nak baca? Atau dalam bacaan kita sendiri pun sebenarnya kita dah baca qiraat pun, hari-hari kita dah baca qiraat pun. Kita baca qiraat apa? Qiraat Asim. Dengan kita belajar qiraat Asim, maka tahulah kita cara nak baca qiraat Asim, riwayat Hafs pada ayat pertama daripada surah Maryam. Contoh ini, ya. Contoh ini. Kalau katakan kita belajar qiraat yang lain, qiraat Nafi', bagaimana pula bacaan Nafi' pada ayat ini misalnya. Okey, katakan kita belajar pula qiraat Ibnu Katsir, bagaimana pula qiraat Ibnu Katsir baca pada ayat ini, dan seterusnya lah. Baik, satu qiraat yang daripada ramai qiraat, ada satu qiraat yang agak berbeza dengan qiraat yang lain. Namanya ialah qiraat Abu Ja'far. Okey, qiraat Abu Ja'far. Okey, kita biasa baca macam ni dalam ayat pertama surah Maryam ini. Kaf ha ya ain sad. Itu yang biasa kita bacalah, ya. Okey, ada qiraat satu ni dia baca kaf ha ya ain sad. Ada dibenti-benti setiap huruf yang kita panggilnya sebagai saktah, 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 saktah. Kalau tak belajar qiraat, mungkin kita agak rasa apa ni orang ni baca, ni dah ada bacaan sesat ke ataupun bacaan tak betul ni. Dia akan jadi macam tu. Jadi bila kita belajar, rupanya ada lagi qiraat lain yang baca lain daripada biasa. Seperti yang kita sebut tadi, Abu Ja'far. Itu sebagai contoh ayat ini. Banyak lagi lah kalau kita belajar ayat-ayat yang lain, dapatlah kita tahu bacaan mereka, yang mana mereka ini ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua untuk malam ni ataupun nombor 4, dapat kita bezakan antara bacaan yang diboleh atau sebaliknya. Kalau kita belajar qiraat, maksudnya kita belajar dengan bukanlah belajar separuh jalan ataupun bukan belajar sikit-sikit, tapi kita cuba gali lagi ilmu qiraat, kita dapat ataupun mampu bezakan ataupun kita akan tahu bacaan yang boleh dibaca ataupun bacaan yang tak boleh dibaca. Contohnya lah, ada bacaan yang selalu kita baca, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ada qiraat yang baca ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati famdu ila dzikrillah. Ditukarkan fas'au kepada famdu. Jadi
Qiraat yang baca fas'au itu boleh dibaca. Qiraat yang baca famdu tak boleh dibaca. Kerana dia adalah di bawah kategori qiraat yang disebut sebagai qiraat syadz. Qiraat yang tak bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ada pendedahan tentang itu. Ada qiraat yang sampai kepada Nabi, ada juga qiraat qiraat yang tak sampai kepada Nabi. Bahkan qiraat yang tak sampai kepada Nabi itu kadang-kadang terhenti sanadnya. Ataupun ada qiraat itu yang direka-reka oleh seseorang untuk menjatuhkan ataupun nak menyelewengkan bacaan Al-Quran itu sendiri. Jadi kita dapat bezakan antara bacaan boleh ataupun yang tak dibolehkan. Itu yang kedua. Ataupun yang ni contohnya. Itu kalau kita bandingkan dengan qiraat yang sampai sanadnya kepada Rasul dengan qiraat yang tak betul, kita sebut sebagai qiraat syadz. Kalau kita belajar qiraat juga, kita tahu tempat ini bacanya macam ni, sini bacanya bentuk yang lain. Kalau tengok dalam ayat ini daripada surah Al-Isra, daripada surah Al-Isra, ayat yang ke-72. Kalau tuan-tuan tengok ayat ni, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى. Ini Ustaz petik daripada satu qiraat yang bersambung sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba perhatikan kalimah yang ada warna merah tu, kalimah a'ma. Kalimah a'ma. Dalam ayat ini kalimah a'ma ada berapa? Dalam ayat ini ada 2 kalimah a'ma. Okey. Jadi walaupun nampak kalimah ini sama, memang sama pun. Kalimah ini a'ma yang warna merah dan ada di bawah tu a'ma yang warna hitam. Tetapi ada satu qiraat namanya qiraat Abu Amr. Dia cuma baca yang bertanda bulat di bawah mim itu simbol kepada imalah. Dia baca dengan bentuk imalah. Bulat tu simbol kepada imalah. Dia bunyi a'mi. Wa man kana fi hadhihi a'mi. Dia baca imalah macam kita baca bismillahi majriha, imalah. Jadi Abu Amr diimalahkan kalimah ini. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمِي فَهْوَ. Itu biasalah kalimah fahwa dibaca fahwa, matikan ha. فَهْوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. Yang ni dia tak baca imalah. Yang ni dia tak imalahkan. Padahal kalimah ini sama. Kalimah yang bermaksud buta. Kedua-dua maknanya buta. Dan barang siapa yang di dunia ini mereka buta, maka dia di akhirat juga akan buta. Perkataan buta sama-sama buta. Buta bukan maksud buta nak matanya di dunia ini, bukan orang buta yang tak nampak tu, tapi buta hati. Maka dia di akhirat pun buta juga, ya, wa adallu sabila, dan sesat. Okey. Jadi nak sebutnya ialah kita dapat bezakan antara yang boleh dibaca dengan yang tak boleh dibaca. Maknanya kalau seseorang itu nak baca qiraat Abu Amr, dia dah tahu. Track dianya hanya imalah pada a'mi yang pertama sahaja. A'ma yang kedua dia tak imalahkan. Jadi dia boleh tahu track sesuatu mana-mana qiraat, ya. Ataupun contoh yang ni, dia boleh tahu macam mana nak baca yang ni, alif lam mim ra. Dia boleh tahu bacaan qiraat yang boleh dibaca kalimah Toha ini. Boleh dibaca Toha, boleh dibaca Tehe, boleh dibaca Tohe, macam-macam bunyi. Yang tak boleh dibaca Toho, itu tak boleh. Sebab Toha itu adalah daripada dialek Kelantan, bukan daripada qiraat Toha. Toha maknanya apa? Air yang cetek lah kan. Toha. Jadi jangan buat qiraat sendirilah. Okey, last kali untuk faedah yang kita dapat daripada belajar qiraat ini, kita dapat mempertinggikan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran dengan pelbagai qiraat sebagai apa? Kemudahan dan meringankan mukallaf mendekati Al-Quranul Karim. Kita akan dapat rasa, kita dapat rasa betapa mukjizatnya Al-Quranul Karim. Kita dapat rasa betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, kasihnya dia kepada hamba-Nya, dia bagi peluang kepada hamba-hamba-Nya,
menurunkan Al-Quran, macam-macam cara bacaan. Tujuannya apa? Tak nak membebankan kepada hamba-Nya, umat Islam. Kalaulah diturunkan satu pattern sahaja bacaan, nescaya macam-macamlah alasan akan ada. Tak boleh baca, bukan dialek aku. Tak boleh baca, bukan bahasa aku. Tak boleh baca lah, susah nak sebut ini sebab ni. Orang kalangan kami tak pernah sebut pun perkataan ini begini-begini. Jadi waktu Nabi menyampaikan wahyu, firman-firman Allah kepada umatnya di kalangan orang Arab itu, Nabi berdepan dengan orang Arab. Jadi diberikan kemudahan kepada mereka baca mengikut dialek masing-masing, ya. Maka itu satu kemudahan, satu rukhsah, satu keringanan yang Allah Taala berikan kepada mereka dan kepada kita semua. Jadi kita sendiri pun sama. Kalau kita dihitungkan semua qiraat yang boleh dibaca ini 10 qiraat, setiap qiraat itu ada 2 riwayat menjadikan 20 riwayat. Maknanya kalau 20 riwayat, 20 cara bacaan. Jadi takkanlah daripada 20 cara bacaan itu satu pun tak boleh baca. Kan? Seolah-olah macam tu. Jadi daripada 20, ya Allah, banyaknya cara bacaan Al-Quran, ya, betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan dalam banyak-banyak qiraat itu pun satu qiraat satu ada, ya, Orang yang boleh cuti 2 hari kenapa yang bertentangan bacaan. Tak ada satu pun bertentangan bacaan di kalangan Mama dia jangan sama yang kita orang dia jangan salah. Dia jangan mama pandai. Baik. Okey. Sambungan. Dia pelajar mak dia. Mak jangan. Dia boleh dia banding. Okey, sambungan bab 2 hamzah dalam satu kalimah, ya. Okey. Semua okey, Semua baik? Semua okey? Okey, baik, alhamdulillah. Masuk ke tak? Tak jangan tahu kerja bawah je. Untuk esok. Kok. Bagi mak buat mak kau sikit. Sikit je aku menambil. Nak air. Kalina. Air. Host tak ada. Mesti tak boleh tahu kita semua. Ustaz bukan host jadi tak boleh nak ni. Tak boleh nak mute. Tak perasan kelihatan. Masuk sini mendorong je. Tahu lah kita sekejap. Okey. Alhamdulillah. Okey, apa orang panggil ubat hilang mengantuk. Okey. Apa tu Kak Ros pun sama tempat agaknya dengan Ustaz, sama tempat. Okey, alhamdulillah, ada dekat apa, ada yang dekat library pun ada. Wah. Di tengah-tengah apa ni apa hutan, dalam hutan pun ada. Okey, seronok kita belajar dalam alam maya ni, kita boleh berada di mana-mana tempat, ya. Padahal duduk di atas kursi ni je. Okey. Baik. Sekarang kita nak sambung, ya. Nak sambung usul riwayat Qalun. Usul riwayat Qalun. Bab apa? Bab 2 hamzah. Masih ingat lagi tak yang kita bincang pada minggu yang lalu? 2 hamzah belum habis lagi tu. 2 hamzah. Okey. Dalam satu kalimah, tajuk 2 hamzah. Itu nak tahu. Satu lagi ialah dalam satu kalimah. Tu poin besar juga. Dalam satu kalimah. Okey. Baik, perhatian. Kalau perhatian memang ada mata. Okay. Bukanlah mata tu, Ustaz. Okey, perhatian, 2 mata. Dengan 2 mata, berarti betul-betul. Kita dah bincang sebelum ni, untuk Qalun, kalau 2 hamzah dalam satu kalimah, apa yang dia kena baca? Kena tashil. Ya, tashil. Tashilkan yang mana satu? Sebab ada 2 hamzah ni. Tashilkan hamzah yang kedua. Tashil hamzah yang kedua.
Tapi jangan lupa kena idkhal alif. Kena masukkan alif. Itu yang kita bincang minggu lepas ya. Tashil hamzah kedua, jangan lupa idkhal alif. Contohnya a akan baca a. Kalau ai bacanya ai. Kalau au bacanya au. Dipanjangkan a yang pertama tu 2 harakat dulu. Itu yang minggu lepas. Ini nak ceritanya ialah ada tempat yang tak boleh idkhal. Tashil boleh tapi tak boleh idkhal. Tak boleh panjangkan a, tak boleh. Kena langsung tashil. Iaitu nombor 1 ialah dalam surah Al-A'raf ayat 1 2 3, surah Taha ayat 71, surah Asy-Syu'ara ayat 49. Kalau ada yang ada buku Ustaz tu boleh buka dalam buku dalam page 21. Kalau buku ni boleh tengok dalam muka surat 21 lah ya. Muka surat 21. Jadi kalimahnya apa? Aamantum. Kalimahnya aamantum. Jadi kalimah ini dia tak boleh baca amantum. Dia kena tashil terus. Amantum. Dia tak boleh panjangkan, tak boleh idkhal alif. Amantum. Okey? Ini dikecualikan. Baik. Itu satu. Tempat yang kedua ialah surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ya. Ayat 50, sorry. Tempat yang kedua kalimah lihatuna. Okey, surah Az-Zukhruf betul ayat 58 ya. Ayat 58 iaitu lihatuna. Lihatuna. Jadi yang ni pun sama, tak boleh baca idkhal alif, tak boleh lihatuna, tapi kena terus tashil. Lihatuna. Lihatuna, jangan panjangkan a yang pertama. Okey, itu 2. Yang ketiga ialah a'immah. A'immah ni dalam Quran ada beberapa tempat. Jadi mana-mana tempatlah kalimah a'immah ni tak boleh baca idkhal alif juga. A'immah tak boleh. Kena langsung tashil. Tapi a yang pertama pastikan kita sebut jelas bunyi a. Yang kedua je tashil. A'immah. A'immah. Okey, apa yang tak boleh? Tak boleh idkhal. Apa makna idkhal? Tak boleh masukkan apa? Alif. Okey, yang keempat adz-dzakaraini. Yang kita panjangkan adz-dzakaraini. Itu semua qiraat boleh baca macam tu. Qul adz-dzakaraini, dan semua qiraat boleh tashil. Qul adz-dzakaraini, semua boleh tashil termasuk qalun. Jadi yang qalun pula dia tak boleh idkhal alif. Tak boleh masukkan alif. Tak boleh panjangkan adz-dzakaraini, salah. Kena terus tashil adz-dzakaraini. Okey? Yang kelima al-ana. Okey, ini surah Yunus ya, surah Yunus ayat 51 dan 91 juga boleh tashil kalau nak tashil, kalau nak baca panjang pun boleh. Al-ana mad lazim kalimi mukhaffaf kan, ataupun disebut sebagai mad farq. Jadi tashil pun boleh al-ana, cuma yang tak boleh idkhal alif. Sama juga yang keenam Allah, boleh bacaan ibdal macam tu 6 harakat. Semua qiraat boleh. Boleh juga tashil. Yang tak bolehnya idkhal alif. Terus Allah. Allah. Jadi tak boleh baca apa? Allah. Tak boleh idkhal alif. Jadi tempat-tempat ini tuan-tuan dan puan-puan semua ada cita-cita nak talaki qalun, dah siap buat penandaan dalam Quran, dah tanda tempat ini tak boleh, tempat ini tak boleh, tempat ini tak boleh. Barulah perjalanan talaki kita tu lancar, clear je ya. Tak banyak sangatlah kena tegurnya ya. Okey. Baik, terus ya. Okey. Selesai.
Kemudian kita tengok ya, surah Az-Zukhruf ayat 19. Ada satu kalimah dalam ayat ini, kalimahnya ialah asyahidu. Asyahidu. Kalau lihat kalimah ini ayat 19 surah Az-Zukhruf, nampak satu hamzah je. Tapi dalam Quran qiraat Nafi'. Maksud apa qiraat Nafi'? Qalun ke Warash ke? Sebab Qalun dan Warash kan belajar daripada Nafi', dia baca dua hamzah. Dia tambah satu hamzah lagi. Bila dia tambah satu hamzah lagi, maka ini bermakna lafaz tersebut telah berhimpun dua hamzah yang kita bincang sekarang ni. Dua hamzah dalam satu kalimah. Sebab apa jadi dua, dia tambah satu lagi. Maka hukum bacaan pada lafaz tersebut bagi riwayat Qalun harus dua wajah. Biasa satu wajah je. Apa wajahnya? Tashil berserta idkhal alif. Itu wajah yang biasa yang kita telah sebut minggu lepas dan juga sekejap tadi. Tapi kalimah ini special. Dia boleh dua wajah. Yang pertamanya ialah kita boleh tashil hamzah kedua berserta idkhal alif. Itu hukum yang biasa kita buat ya. Ushhidu. Cuma ingat ya, dia baca dengan dua hamzah. Hamzah yang pertama baris atas, hamzah yang kedua baris depan. Hamzah yang kedua baris depan. Ustaz lupa masukkan sini. Hamzah kedua baris depan dan dia panjangkan a yang pertama. Ushhidu khalqahum. Ushhidu khalqahum. Satu. Dia juga boleh baca tanpa idkhal alif. Ushhidu khalqahum. Ushhidu khalqahum. Faham tak? Saya ulang sekali lagi. Kalimah ini surah Az-Zukhruf ayat 19 boleh baca dua wajah. Pertama, tashil hamzah kedua yang baris depan. Sebelum tashil, panjangkan hamzah pertama dua harakat. Ushhidu khalqahum. Wajah kedua, tashil juga hamzah kedua tapi jangan idkhal alif. Jangan masukkan alif. Terus saja tashil. Ushhidu khalqahum. Macam tu. Okey? Jadi Allahu Akbar, kita tak ingatlah Ustaz macam mana nak ingat ni? Ada tak formula? Tak ada formula. Tanda teruslah dalam Quran. Tapi kalau kita dah ada Quran Qalun, sebenarnya dia dah tulis kat tepi tu. Dia dah buat kat tepi tu catatan. Kalau kita dah ada Quran Qalun kan, dia dah catat kat tepi sebelah tu. Cuma dia tulis Arab lah. Dia tulis Arab. Jadi memanglah ayat Quran pun dah bahasa Arab kat tepi. Tapi Quran qiraat dalam bahasa Melayu pun sekarang dah ada ya. Dia boleh rujuk dalam Quran tu. Okey. Baik, dua. Yang ketiga, ini kalimah-kalimah yang special lah kita nak tunjukkan pada malam ni. Lafaz ara'aita, ara'aitakum, ada banyak kan dalam Quran. Ara'aitum. Kalau ara'aita mungkin kita biasa baca ara'aita kan. Selalu kita baca dalam solat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalimah inilah. Ataupun ara'aitakum, itu duduk dalam surah-surah yang lain. Yang atas-atas. Ara'aitum pun sama. Jadi kalimah ini ara'aita, ara'aitakum, ara'aitum bagi Qalun dia tak baca seperti Hafs. Dia baca tashilkan hamzah selepas ra. Jadi kita mungkin kata, Ustaz, tadi kita belajar dua hamzah yang kena tashil bila duduk dekat-dekat jiran sebelah. Rumah ni sebelah tu je, bukan diselangi dengan rumah yang lain. Itu yang lain kan. Ini special walaupun dia dah dipisahkan dengan satu rumah lain. Dipisahkan dengan huruf yang lain, huruf ra, hamzah yang selepas ra ditashilkan. Ara'aital ladzi. Contoh ara'aita. Dan Ustaz percaya ramai juga yang baca Qalun masa dia baca ara'aita. Bila dia baca nak cepat kan, dalam solat pun samalah. Bismillahirrahmanirrahim habis sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian nak baca surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Perasan tak? Dia dah sebut tak clear bunyi hamzah selepas hamzah tu.
Dia dah sebut huruf hamzah tu tak clear selepas huruf ra tu. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yad'ul yatim. Sebenarnya dah memang lama dah baca kolun rupanya. Cuma baru tahu malam ni aku baca kolun rupanya sebelum ni kan. Jadi ambil perhatian. Kalau kita nak baca hafs, biar kita sebut betul-betul bunyi hamzah. Ara'aita. Bukan lalu senang je. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Macam tu. Itu dah jadi kolun. Tapi tak ada masalah kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu kolun, baca je lah. Dah belajar ni kolun kan. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Dah jadi kolun dah tu. Ya ke? Ya. Kolun berubah pada ara'aita situ je. Tapi tu tak mu yang mim mati tu, mim jamak tu. Kita dah belajar sebelum ni, mim jamak kan boleh dua. Nak matikan boleh, nak silahkan pun boleh. Ya. Okey. Baik. Okey, selesai. Selesai tu 1, 2, 3. Ini nombor 4. Setakat ni okey ke? Okey ke? Nampak Umi ada tu tepi laut tu. Alhamdulillah. Umi tepi laut ya. Malam-malam tepi laut. Umi bahaya, jaga-jaga sikit. Sesama bimbang juga. Okey. Baik, okey. Kat air terjun pun ada. Wah, seronok. Nombor 4. Nombor 4. Kalau ada soalan, terus on mic ya, tanya. Sebab Ustaz ingat, Ustaz dah clearkan, Ustaz dah dapat rasa ada persoalan-persoalan tu, tapi takut tak terjawab lagi apa pertanyaan tu. Assalamualaikum Ustaz. Kemukakan soalan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Kak Rasidah. Boleh Waalaikumsalam ya Kak Rasidah. Boleh ke Ustaz kalau misalnya tercampur-campur? Boleh ke Ustaz yang macam tadi tercampur-campur haf, kolon? Boleh ke tak campur-campur Terbaca kolon? Campur-campur. Kalau katakan Ustaz buat surah surah Al-Ma'un tadi tak campur. Itu kalau dia baca Ara'aita dah jadi kolon. Sebab kolon berubah di situ je. Ara'aita. Yang lain dia baca dah sama dengan haf, sampai habis wa yamna'unal ma'un. Tak ada campur-campur tu. Memang dah kolon dah tu. Okey, tadi Ustaz dia baca Fatihah hafs. Maliki yaumiddin. Kalau Fatihah dia baca hafs. Tapi sampai Al-Ma'un, dia bukan nak baca kolon pun sebenarnya. Terjadi kolon je. Tanpa sengaja, terjadi kolon je. Kalau kita jadi imam kan, kita jadi imam, yang sepatutnya ialah kita mengekalkan dengan satu kiraat untuk elak daripada timbulnya fitnah. Nanti jemaah makmum apa semua yang cakap-cakap apa pula imam ni kira apa pula baca ni sekejap yang tu sekejap. Jadi banyak fitnah yang lain. Yang tu mufarakah, yang tu mufarakah, ini mufarakah. Kan? Tapi kalau kita solat sendiri, tak kisahlah kita nak baca apa, nak baca kiraat apa. Syaratnya jangan kiraat kita sendiri sudah. Kalau selagi mana kiraat yang bersambung sampai Rasulullah, silakan. Boleh. Fatihah. Yang tak boleh ayat 1 kolon. Ayat 2 Ibnu Katsir, ayat 3 Hafs, ayat 4 Warash, ayat 5 Abu Ja'far, ayat ke-6 tutup dengan ayat qiraat kita sendiri. Itu memang tak boleh. Itu tak boleh. Ya, itu dah panggil campur aduk qiraat. Tapi contoh yang surah Al-Ma'un tadi masih lagi sama dengan dah jadi kolon kerana diubah pada ara'aita saja. Boleh ya Kak Rasidah? Okey. Bolehlah tu. Baik. Kita suara Ustaz setakat ni clear Okey ke suara Ustaz ni? Kak Lina, suara Ustaz okey ke? Okey Ustaz. Okey. Okey ya? Okey. Sebab tengok gambar dah tak bergerak tu. Okey. Baik.
Nombor 4. Ni kena pelan-pelan sikit. Kita dah makin jauh-jauh ini macam lalu kawasan bukit-bukit lah ni. Kena hati-hati. Nombor 4. Sekiranya terdapat dua lafaz, dua kalimah, dalam ayat itu ada dua kalimah yang mengandungi istifham. Faham tak istifham? Istifham, faham tak? Istifham, faham tak? Maknanya apa? Istifham, nak ambil faham, nak ambil tahu tu. Ada istifham. Nanti kita tunjuk kalimah macam mana istifham ni. Istifham ni maknanya kalimah yang berupa pertanyaan. Adakah, apakah, ya? Adakah awak, adakah apabila, adakah sesungguhnya. Itu tanya tu. Okey. Jadi kalau ada dua lafaz, sama ada dia duduk dalam ayat yang sama ataupun dia duduk dalam dua ayat yang berturut-turut. Ayat 1 ada, ayat 2 ada. Ataupun ayat 10 ada, ayat 11 ada. Ataupun ayat 20 ada, ayat 21 ada. Contoh, dia duduk berturut-turut. Bukan kata ayat 1 ada, istifham, ayat 100 baru ada pula, itu tak panggil berturut-turut. Okey? Jadi kalau patternnya macam ni, macam mana bacaan kolon, hukum bacaan bagi riwayat kolon pada keadaan tersebut adalah sebagaimana berikut. Ada 9 tempat dalam Quran. Ingat ya, ada 9 tempat. Ingat angka 9 tu je lah. Tempatnya tu kalau rajin hafal, hafal lah. Ingat angka 9 tu dah okey lah. Ada 9 tempat dalam Al-Quran di mana tempat pertama bagi kolon dia akan baca dalam bentuk istifham. Okey, dia akan baca dalam bentuk istifham. Bila istifham akan ada dua hamzah. A, ai, au, akan ada dua. Manakala tempat kedua dibaca dengan khabar. Khabar ni berita, dah tak tanya lagi cerita, bagi tahu, itu berita. Okey, itu satu. 9 tempat. Poin nombor 2 ialah ada dua tempat yang dia baca dengan khabar lafaz pertama, tak ada lagi dua hamzah tadi, pakai satu je hamzah, dan istifham pada yang kedua. Akan ada dua hamzah situ. Okey. Baik, kita tengok dengan contoh lah lagi jelas ya. Baik, ini 9 tempat. Ustaz tunjuk ni 9 tempat dalam Al-Quran. Cuba perhatian tempat pertama ini yang Ustaz gariskan. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Tengok. Idza, adakah apabila, kunna turaban, inna, adakah sesungguhnya kami, tanya lagi, dua kali tanyalah. Adakah apabila, lagi, adakah sesungguhnya kami. Ini surah Ar-Ra'd. Jadi kalau Quran hafz kita, bacaan kita hafz, kita baca dalam bentuk ayat ini dua kali tanya. Idza, inna, tapi kolon tidak. Kolon dia baca satu je. Tempat yang pertama je tanya. Tempat yang dengar suara. Ada suara. Tak ada dengar suara. kalau dah dia kekalkan dengan istifham, maknanya kalau dia baca dalam bentuk istifham, maknanya jangan lupa kena tashil. Tashilkan apa? Tashil hamzah yang kedua. Bila Ustaz, ulang tashil balik, hamzah Ustaz, kedua, sebab jangan tadi- lupa apa lagi? Idkhal alif, panjangkan dulu. Hamzah pertama 2 harakat. Wa in, sangkut-sangkut ke suara? Sangkut Ustaz. Kena Okey. Tadi terputus. Tiba-tiba Ustaz nak Kena ulang terangkan balik. Tak apa, kita ulang balik ya. Baik. Patut pun gambar tak bergerak-gerak ni. Okey, cuba Ustaz ulang balik ya. Surah Ar-Ra'd adalah tempat yang pertama. Ayat yang ke-9. Ayatnya berbunyi, wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum
Adakah apabila, itu tempat bertanya. Tempat pertama yang berbentuk pertanyaan. Kunna turaban a inna, adakah sesungguhnya kami, tanya lagi. Itu tanya yang kedua. Faham tak? Bacaan kita 2 kali tanya. A idza, a inna. Okey. Kolun macam mana kolun? Kolun 1 kali tanya je. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. A idza, di situ tanya. Bila dia baca dengan bentuk pertanyaan, a idza, maka di sini sudah berhimpun 2 hamzah dalam 1 kalimah. Maka kembali kepada usul kaedahnya yang asal apa? Tashil hamzah kedua beserta apa? Idkhal alif, masukkan alif. Jadi bacaannya wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban. Yang ni jangan cakap a inna lagi. Dia dah buang 1 hamzah. Dia dah buang hamzah yang baris atas. Kerana apa? Dia baca dalam bentuk berita, khabar. Okey? Dia dah tak tanya lagi. Dah buang perkataan adakah. Mana perkataan adakah? A, 1 A je. Hamzah baris atas dah jadi makna adakah. Jadi kalau kita nak cakap Arab senang je. A, dah jadi adakah. Dah ada pandai pun Arab. Kan? Anta, anta, adakah awak? Anti, anti, adakah awak? Awak anti itu bagi perempuan lah. Anti ustazah, adakah awak ni ustazah? Senang je. Kan? 1 A je. Sebab tu masa angkat, sebab tu kalau kita nak bertakbiratul ihram, jangan banyak kali A. Ini Allah dah jadi adakah. Allah Maha Besar. Jadi banyak tanya adakah tu. Sebab tu tak boleh. Ya. Okey. Faham tak? Ini okey tak? Suara dah clear balik ke? Okey Ustaz, alhamdulillah. Okey tak? Okey. Kak Ros jawab okey dengan tangan. Sebab saji banyak tu jadi line agak sejuk agaknya. Faham? Itu tempat yang pertama. Baik. Ini tempat yang kedua. Sila tanda. Dalam buku tu ada, kalau dah ada Quran tepi tu, dah ada Quran kolon, cari terus. Surah Al-Isra, cari surah Al-Isra, page yang keberapa, carilah page yang keberapa tu surah Al-Isra, ayatnya ayat 49, siap tanda. Hafs baca, wa qalu a idza, ini satu, poin pertama, tempat pertama. A idza, itu tanya. Adakah apabila kunna 'idhaman wa rufatan a inna, tanya lagi, adakah sesungguhnya kami lamab'utsuna khalqan jadida. Okey, itu yang Hafs kita baca ya. Ada 2 kali tanya. Tapi Qalun dia 1 kali tanya. Sekali je lah yang tanyanya. Dekat mana? Tempat yang pertama. Wa qalu a idza, situ je yang tanya. Bila kita nak baca a-idza, maka di situ ada 2 hamzah yang berhimpun dalam 1 kalimah, 1 baris atas, 1 baris bawah. Balik semula pada usulnya, apa dia? Kena tashil hamzah kedua berserta. Yang berserta ni jangan lupa, idkhal alif, panjangkan. Nampak? Ini Ustaz ambil daripada Quran Qalun ni. Ustaz crop daripada Quran Qalun, tengok dia dah letak pun alif kecil tu. Jadi panjanglah 2 harakat. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan inna. Nampak? Yang asal dalam Quran kita Hafs ada a inna, yang Qalun dia dah buang. Terus inna. Okey, itu tempat yang kedua. Ustaz pergi dulu ya sampai 9. Kemudian kita patah balik, kita nak dengarlah daripada tuan-tuan dan puan-puan cuba baca ya. Okey, tempat yang ketiga, tengok.
Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa idza situ kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Itu yang hafs. Jadi kalau nak baca qalun sama juga. Tempat pertama dengan istifham, tanya ya. Wa qalu, jangan lupa tashil. Aidza, berserta idkhal alif. Kunna 'idhaman wa rufatan inna. Dah buang a. Kenapa buang a? Sebab dia baca dalam bentuk khabar. Bukan dalam bentuk istifham lagi. Itu surah Al-Isra ayat 98. Itu nombor 3. Baik. Pergi lagi nombor 4. Nombor 4. Ada berapa tadi? Ada 9. Okey, ada 9. Qalu aidza, itu tanya lagi, adakah apabila mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna, tanya lagi, adakah sesungguhnya kami lamab'usun. Jadi kalau baca qalun, tempat pertama saja ada diletakkan istifham. Qalu aidza, tashil berserta idkhal alif. Mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna. Yang tu dah buang a yang pertama. Sebab baca dalam bentuk khabar. Ini surah Al-Mu'minun ayat 82. Baik, itu nombor 4. Kita pergi lagi nombor 5. Wa qalu aidza, adakah apabila, tanya tempat pertama. Dalalna fil ardi a inna, tanya lagi, adakah sesungguhnya kami la fi khalqin jadid. Bagi qalun dia baca tempat pertama istifham. Wa qalu aidza, tashil berserta idkhal alif. Dalalna fil ardi inna, itu dah bacaan dalam bentuk khabar. Buang a. La fi khalqin jadid. Okey, itu tempat kelima surah As-Sajdah ayat yang ke-10. Cari dalam surah As-Sajdah. Baik. Terus nombor 6. Ada berapa semua? Ada 9. Ni nombor 6. Aidza, dah tanya awal dah tanya. Adakah apabila mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna. Ya, situ pun tanya. Lamab'usun. Jadi dia bacanya apa? Aidza. Tanya tempat yang pertama, kekalkan dalam bentuk pertanyaan. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamab'usun. Pakai khabar di situ. Ini daripada surah As-Saffat, ya, ayat yang ke-16. Boleh tengok surah As-Saffat, muka ayat yang ke-16. Yang ke-7, surah yang sama, ayat 53, surah Saffat. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna. Itu ditanya lagi, 2 kali tanya. Qalun akan baca tempat pertama istifham. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna. Yang tu dah tak tanya lagi. Okey. Nombor 8. Ada berapa? Ada 9. Ada 2 lagi lah ni. Wa kanu yaquluna aidza. Dah banyak kali jumpa aidza aina, ustaz pun dah tak letak garis lagi lah. Anggap dah mahir lah tu. Nanti tengok, ustaz kenapa tak ada garis? Dah pandai lah tu agaknya. Ya. Dah mahir, dah dapat beza dah. Aidza. Oh, sebelum ni tak tahu makna aidza makna apa. Dah tahulah ni makna apa. Adakah apabila. Ya. Dia ilmu kadang-kadang begitu. Kita nak dapat, kita belajar ini, kadang-kadang dah datang ilmu yang lain. Tambah-tambahkan.
Wa kunna turaban wa 'idhaman a inna, itu pun tanya, adakah sesungguhnya kami. Jadi Qalun baca wa kanu yaquluna a idza, situ je yang tashil hamzah kedua berserta idghal alif. Mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna, yang ni dah tak ada hamzah istifham. Ya, lama ba'utsu. Surah Al-Waqi'ah ayat 47. Okey, nombor 9. Nombor 9 ni yang terakhir lah. Okey. Yaquluna a inna, nampak situ, adakah sesungguhnya kami lamarduduna fil hafirah. Ayat 10. A idza kunna 'idhaman nakhirah. Ayat 11. Maknanya kalau sebelum ni kita jumpa dalam satu ayat. Tapi ini dua ayat. Ayat 10 ada, ayat 11 ada. Jadi bacaan Qalun ingat, dia istifham tempat pertama, khabar tempat yang kedua. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yang ni dah tak ada a lagi, ayat 11. Idza kunna 'idhaman nakhirah. Jadi di sini kalau kita guna Quran Qalun, kalau dia ada kata baca dengan khabar, dia takkan letak lagi a. Jangan pula pandai-pandai pula kita, ni dah tak ada ni, dah tak tercetak ni hamzah ni, dah kena letak ni hamzah baris atas. Tak payah pandai-pandai. Dah memang itu bacaannya. Bukan silap cetak apa ya. Dia dah memang baca dengan idza aja. Idza. Okey, selesai. 9 tempat ya, dah selesai. Terpatah balik nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sampai 9. Ustaz bagi peluang pada siapa nak cuba baca tempat, mula balik tempat yang pertama, boleh tengok di skrin, atau yang dah ada buku boleh tengok di buku. Tempat yang pertama sekarang ni kita nak dengar bacaan Qalun terus ya, untuk jimatkan masa. Terus kita minta baca bacaan Qalun. Okey, kemudian mungkin akan tanya, Ustaz, ada mim jamak ni macam mana? Mim jamak kan kita dah belajar, boleh dua wajah. Nak matikan mim jamak boleh. Nak silahkan mim jamak pun boleh. Jadi Ustaz bagi kebebasan, tuan-tuan nak baca silah ke nak baca mati. Ustaz, saya nak baca dua-dua, tak payah lagi lah, kita nak jimatkan masa. Pilih salah satu je. Ya, pilih salah satu je. Okey. Baik, sekarang siapa nak cuba baca, sila on mic dan terus baca. Okey, ataupun angkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Hayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum idza kunna turaban inna lafi khalqin jadid. Okey, Kak Yati. Mana Ya. Kak Yati? Mana dah Kak Ada. Yati? Kak Yati line tak clear kot, tak boleh buka kamera. Okey Kak Yati. Kak Yati. Kak Yati baca tadi apa ni, idkhal tu dah betul, cuma tashil tu tak jadi. Aiza. Idza. Cuba lagi Ustaz ya. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum idza kunna. Itu bukan tashil tu Kak Yati. Itu kita sebut betul-betul bunyi hamzah. Dia tashil ni sebut dengan mudah je. Kita lalu gitu je. Aiza. Lagi. Aiza. Jangan bunyi i lagi. Jangan bunyi i. Macam kita sebut, macam kita buat hi lah, macam ha, tapi bukan sampai ha. Aiza. Gitu. Tapi jangan jadi sampai jadi ha betul-betul ha. Itu begitu. Okey. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum idza kunna turaban inna lafi khalqin jadid. Okey, baik. Alhamdulillah. Itu tempat pertama. Terima kasih Hati.
Okey, kita dengar yang tempat kedua pula. Siapa nak cuba? Nampak apa ni? Okey, sila on mic dan terus baca tempat Saya apa ni? cuba, Tempat yang Ustaz. kedua. Okey, Kak Maimunah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu iza kunna Sekali lagi, Kak. Sekali lagi, Tahsin. Wa qalu iza kunna Bukan tahsil tu. izaman. Itu bukan tahsil. Itu dah kita sebut. Tahsil ni makna apa? Mudah. Tahsil ni kita sebut dengan mudah. Itu dah tak jadi mudah, itu dah jadi susah tu. Sebut dengan mudah ni disebut dengan senang je. Wa qalu aidha dia tak sampai pada pangkal halqum. Dia tak akan sampai sikit. Iza. Tak jadi tu. Ingatkan dah jadi. Ingatkan jadi. Ustaz, maaf nak tanya Ustaz. Okey, sekejap ya. Ustaz. Gini Ustaz tunjuk ya. Ustaz tunjuk contoh. Okey, sebenarnya akan sampai tapi oleh kerana kita nak praktikkan tashil, Ustaz sebut awal lah. Akan datang Ustaz sebut lagi sekali lagi. Kalau A bunyinya apa? A bunyinya A. Okey, kalau I bunyinya apa? I. Ada A, ada I. Kalau Ustaz ejakan B A I K, akak sebut apa? Baik. Apa sebut apa? Baik. Tak, Ustaz rapatkanlah B A. Baik. Akak sebut apa? Baik. Nampak tak? Ada bunyi baik lagi tak? Tadi A-I-E. Kalau letak jauh-jauh, betul lah kalau kita baca baik. Tapi dah jadi satu gini, kita akan sebut apa? Baik. Yang bunyi ik itu tashil. Kita sebut dengan senang. Baik. Jadi yang ni pun aidha, ainna. Nampak tak? Oh, dia tak jelas ya? Memang dia tak jelas. Dia tak jelas ataupun nak kata apa, senanglah sebut dengan senang. Aiza macam tu. Aiza. Oh, kalau gitu masih lagi ke I. Itu bukan I. Sebut macam huruf H. Iza. Okey, tengok macam gini. Macam he, H-I. H-I bunyi apa? He. Ini Ustaz nak permudahkan faham, tapi bukan he betul-betul ya. Ustaz nak adjust sikit supaya bunyi ke arah tashil. Bukan. Aiza, cuba. Aiza. Aiza. H-I. Hiza. Ke arah itu. Tapi jangan sampai huruf H. Ini sebagai panduan je. Bukan Ustaz kata tashil ni makna kena tukar jadi H. Tak. Antara hamzah dengan mat itu definisi tashil. Bunyinya macam hi. Tapi bukan hi yang betul-betul huruf H. Aiza. Hiza. Okey. Dah boleh. Ya. Dah boleh gitu. Baik. Ustaz cuba share yang tu. Hiza. Okey. Okey, sekejap ya. Dekat mana dah dulu. Okey, baik. Silakan. Okay. Wa qalu idza kunna izaman mawrufatan inna lamab'usuna khalqan jadida. Okey, boleh? Jadi latih lagi untuk bacaan tashil ya. Okey, kita pergi yang ketiga. Siapa nak cuba yang ketiga ini? Nak cuba, okey, silakan. Saya nak boleh Ustaz? Boleh, Pipi. Sila Pipi. Dzalika jazaa'uhum
جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. Okey, senang je lalu gitu je untuk tashil. Okey, bagus. Yang keempat, silakan yang keempat siapa nak cuba baca? Saya Ustaz, saya. Okey, silakan. Saya. Baru nak cakap Ustaz Naim sebelum bertolak balik. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kejar. Ya Ustaz, apa dia? Teruskan. Qalu aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamab'utsun. Okey, sekali lagi. Lama. Qalu aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamab'utsun. Okey, itu nampak? Aiza tashil hamzah kedua dan idghal alif. Okey. Terima kasih. Okey, yang kelima pula. Yang kelima, silakan siapa nak baca yang kelima? Waqalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Kak Aisyah cuba. Kak Aisyah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. Okey, senang je. Aiza dalalna. Baik, terus yang terima kasih ya. Terima kasih apa ni? Pak Bai habiskan ayat Ustaz. Sampai situ je. Habiskan cerita dia surah Sajdah. Lepas tu habiskan yang dua hamzah yang apa ni duduk dalam satu ayat. Baik, kita pergi yang keenam. Yang keenam, silakan siapa nak cuba baca yang keenam. Saya Ustaz. Okey, silakan Kak Asmirah. Okey. Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamab'utsun. Okey, baik, alhamdulillah. Okey. Itu nombor 6, nombor 7. Siapa nak cuba baca nombor 7? Saya Ustaz. Okey, sila Kak Asmina. Aidza mitna. Panjangkan sikit dulu. Panjangkan dulu 2 harakat. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamadinun. Okey, alhamdulillah. Okey, nombor 8. Sila. Siapa nak cuba baca nombor 8? Kak Rusia. Ya, saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Gelap rumah Kak Rusia. Gelap rumah. Okey, boleh? Lain okey tak? Kunnaban wa 'idhaman inna lamab'utsun. Okay, boleh ulang sekali lagi. Lain tak clear tadi, tak dengar yang awal. Wakanu, ulang balik. Wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamab'utsun. Okey, baik, yang terakhir nombor 9. Boleh Ustaz? Okey, alhamdulillah Rusia, cantik tu. Tashil berserta idghal alif. Jadi, okey, nombor 9. Silakan siapa nak try baca nombor 9 yang terakhir. Ustaz. Salam. Ya, Ustazah, silakan Ustazah. Okey, yang mana satu ni? Kak Aisyah. Okey, silakan. Kak Aisyah. Macam mana? Nampak? Saya ke? Nampak ada on mic. Oh ya ke? Saya tak tekan. Selalu saya tertekan. Tak apalah, saya baca lah Ustaz. Saya cuba Ustaz.
Yalah, macam Allah nak suruh baca itu. Itulah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yaquluna aina lamarduduna fil hafirah. Okey, tashil tu dah betul. Cuma jangan lupa nun bersabdu kena dengung. Dengung dulu suara harakat. Inna, dengung dulu. Sekali lagi. Yaquluna aina lamarduduna fil hafirah. Okey, terus. Idza kunna izaman nakhirah. Okey, alhamdulillah. 9 tempat Ustaz dah huraikan dan 9 tempat pun dah kita dengar bacaan-bacaan tadi daripada kalangan kita. Dah pendengarkan 9 tempat berkenaan dengan berhimpunnya istifham yang berulang-ulang dalam satu ayat ataupun dalam ayat yang berturut-turut, 2 ayat yang berturut-turut, ya. Okey, kita pergi sikit lagi. Tajuk masih lagi tajuk yang sama. Yang mana Ustaz dah sebut tadi. 9 tempat, ingat ya. 9 tempat tadi adalah bagi bacaan polun, dia baca dengan tempat pertama istifham. Tempat yang kedua dia baca dalam bentuk khabar. Sekarang ni kita tengok 2 tempat pula dia baca terbalik. Tempat pertama khabar. Tempat kedua istifham. Faham tak? Tengok ayat ini. Wa qala alladhina kafaru. Ini ayat yang atas ni adalah bacaan Hafs yang selalu kita baca. Wa qala alladhina kafaru a idza, adakah apabila, situ tanya. Kunna turaban wa abauna a inna, minta maaf yang garis tu dah lari tu. A inna, adakah sesungguhnya kami la mukhrajun. Bacaan Hafs kita ada 2 kali istifham. Tapi bila kita nak baca kolun, tempat pertama khabar. Bermakna tempat pertama dah tak ada a. Wa qala alladhina idza, pakai satu hamzah je. Idza kunna turaban wa abauna inna. Yang ni kena istifham. Dan bila istifham, kita kena baca tashil hamzah yang kedua berserta idkhal alif. Inna lamukhrajun. Okey, selesai. Itu tempat pertama. Ada berapa tempat? Ada 2 kan? Tempat ini surah An-Naml ayat 67. Okey. Tempat yang kedua. Walutan idh qala liqaumihi innakum. Ustaz dah gariskan kalimah innakum. Yang atas ini adalah bacaan Hafs. Hafs baca innakum. Kalau Ustaz tanya istifham ke khabar? Jawapannya ialah khabar. Maknanya Hafs dah memang baca satu hamzah je. Walutan idh qala liqaumihi innakum. Okey. La ta'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Selepas tu ayat 29, innakum, berapa hamzah? Ada 2 hamzah. Maknanya istifham. Innakum lata'tunar rijala wa taqta'unas sabil. Jadi Hafs tempat pertama baca khabar, tempat kedua baca istifham. Maka kolun maknanya dia bersamaan ataupun sepakat dengan bacaan kolun di sini, ataupun kita kata kolun sama dengan Hafs. Hafs sama dengan kolun, iaitu istifham di sini dibaca pada tempat kedua sahaja, tempat pertama dibaca tanpa istifham. Jadi kalau nak baca kolun, walutan idh qala liqaumihi innakum, samalah dengan Hafs. La ta'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kemudian innakum innakum lata'tunar rijala wa taqta'unas sabil. Nampak? Innakum. Jadi di situ dalam bacaan kolun dibaca dengan istifham
apa tu dibaca dengan istifham tempat yang kedua saja. Okey, sekarang kita dengar bacaan daripada siapa yang nak cuba baca tempat yang pertama dulu, silakan. Silakan. Ada tak yang nak cuba baca? Cuba Ustaz. Silakan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون. Okey, betul. Betul, yang betul lah. Cuma Ustaz dengar tu wa abauna inna dah macam semuanya dah ditashilkan. Tak boleh. Yang pertama kena betul-betul bunyi a. Inna. Yang kedua je tashil. Okey, boleh ulang sekali lagi? Ulang sekali lagi. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون. Okey, alhamdulillah. Baik, selesai yang pertama. Okey, kita dengar yang kedua pula. Siapa nak cuba baca yang kedua ini? Silakan. Okey, silakan. Saya Ustaz, saya cuba ya sebab minggu lepas saya buat salah. InsyaAllah. Tak betul kan? Saya nak try lagi sekali ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Silakan Kak Syam. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan iz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Okey. Innakum lata'tunar rijala wa taqta'unas sabil. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah jadilah tu. Dah jadi ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, selesai. Baik, selesailah tuan-tuan dan puan semua. Perbincangan kita berkenaan dengan apa tu, kita sambung apa yang telah kita bincang, iaitu tentang dua hamzah dalam satu kalimah. Jadi yang pertama tadi kita sebut ialah ada kalimah-kalimah tertentu yang tak boleh dibaca dengan idkhal alif. Okey, tak boleh idkhal alif. Kemudian kita datangkan beberapa kalimah yang berbeza dengan riwayat Hafs. Beza dengan riwayat Hafs yang dia juga tak seperti mana kaedah yang asal, seperti kita katakan kalimah ara'aita. Sepatutnya ada dua hamzah yang berturut-turut duduk dekat-dekat baru tashil. Tapi kalau ara'aita, walaupun dipisahkan dengan ra, tetap dibaca dengan tashil. Ara'aita. Dan begitu juga kalimah asyahidu. Kita dah sebut asyahidu, dia tambah lagi satu hamzah, dah jadi dua hamzah. Cuma hamzah pertama baris atas, hamzah kedua baris depan. Ushhidu yang tu special boleh dua wajah. Boleh tashil berserta idkhal ataupun tashil tanpa idkhal alif. Kemudian yang last kali kita bincang tentang istifham yang berulang-ulang dalam ayat, dalam Al-Quran yang ada dalam satu ayat tu ada istifham dua kali ataupun duduk dalam dua ayat yang berturut-turut. Kolon dia baca istifham tempat pertama, khabar tempat yang kedua, ada 9 tempat semuanya. Ingat 9 pun dah okey lah. Kemudian ada dua tempat pula dibaca terbalik. Istifham khabar tempat pertama, istifham tempat yang kedua, ya, dalam surah An-Naml dan surah Al-Ankabut. Okey, itulah perbincangan kita ya pada malam ni, alhamdulillah. Baik. Kita ada masa sikit lagi. Jadi masa yang last ini kita nak buka ada soalan kuis. Alhamdulillah tu rezeki tuan-tuan dan puan-puan semua, ada orang yang infakkan kepada kita untuk tuan-tuan dan puan-puan semua.
Itu rezeki berkat belajar Al-Quran. InsyaAllah. Saya nak cari. Sebelum ni Ustaz tanya soalan secara lisan gitu je. Sekarang kita tengok pula di slide. Okey, sedia. Okey. Baik, soalan yang pertama. Malam ni ada 4 soalan. Ada 4 soalan. Patutnya 2 je, tapi rezeki dah ada 4 jadi. Okey. Jelaskan cara bacaan bagi ayat di bawah. Siapa nak cuba jawab, silakan. Kak Normawati Abdul, Kak Normawati Abdul. Dah angkat tangan. Silakan Kak. Baca istifham yang pertama itu dengan istifham dan yang kedua itu dengan khabar. Okey, boleh pendengarkan bacaan sikit? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu aidza mitna wa kunna turaba wa kunna turaban wa idhaman wa idhaman inna lamab'usun. Okey, alhamdulillah. Ingat tak jadi nak bagi tu dah dapat balik. Alhamdulillah. Tahniah kepada Kak Normawati. Terima kasih juga kepada yang infakkan ataupun yang beri hadiah ini. Alhamdulillah, nanti Kak Ros ya bahagiannya ambil nama. Okey, dah boleh jatuh tangan tu. Okey, soalan yang kedua. Ustaz. Ya, Kak Nati. Kalau dah dapat dia tak payah jawab Kalau dah dapat bagi peluang orang lain pula jawab ya. Untuk malam ni ke? Yalah, bila lah dia semua dapat lah dia tu. Kalau minggu lepas dah dapat, minggu malam ni macam mana Tak payah jawab lah. Orang lain pula. Kita tanya pihak penaja macam mana. Kecuali hadiah lain tu. InsyaAllah. Kalau apa ni, Kak Lina Kedati ke, kalau nak komen, macam mana ni orang dah jawab minggu lepas dah dapat hadiah, nak jawab lagi ni. Okey. Yang kedua ya, soalan yang kedua. Jelaskan satu faedah mempelajari qiraat. Silakan. Dah bagi 3 tadi. Ustaz, saya Ustaz. Okey, silakan Kak Ismillah. Dapat mengetahui imam-imam qura yang menerima warisan daripada Rasulullah SAW. Dapat mengetahui apa? Cara bacaan. Cara bacaan. Okey, alhamdulillah, siap salin nota lagi. Sebab tak ada dalam buku yang ni kan. Okey, tahniah kepada Kak Ismira. Betul-betul fokus. Sama-sama, terima kasih kepada yang infakkan. Okey. Itu nombor 2. Kak Lina nak komen ke? Ni ada yang tanya ni, minggu lepas dah dapat hadiah, minggu ni nak jawab lagi boleh ke? Kalau boleh orang lain lah kita bagi. Okey, bagi orang lain. Sebab kalau dapat Quran tu kan. Kita nak yang masuk ni semua 70 ke 60 lebih ni semua dapat. Okey, nombor 3, sebutkan 2 kalimah yang dikecualikan idkhal alif ketika tashil. 2 kalimah. Yang Ustaz dah sebut tadi 6, nak minta 2 je. Cuba tengok. Okey, 2 angkat tangan ni. Ni Nur Ardini. Ya Ustaz. Kak Nur Ardini. Apa ni adik Nur Ardini? Ardini dah jawab minggu lepas ke? Tak, itu Hamzah Ustaz. Itu Hamzah Kak Nina, itu Hamzah. Ini kolon. Bolehlah. Okey, boleh diterima. Kalimah pertama al-ana. Okey. Kedua amintum. Kedua apa? Kedua amintum. Kedua amintum. Muka surat berapa tu?
Oh itu saya tengok yang tadi Ustaz present tu, saya tengok kat situ. Oh. Okey. Bolehlah diterima, cuma nak betulkan baris sikit. Bukan amintum. Amantum ni baris atas ya. Ya Ustaz. Bolehlah. Separuh hadiah ke macam mana? Dapat full lah. Okey. Okey, baik, alhamdulillah. Itu nombor 3. Okey, soalan nombor 4, last. Bagaimana bacaan ayat berikut? Silakan. Tak sudah. Macam mana nak baca ni? Boleh tak try Ustaz? Kak Azizah angkat tangan. Ya, saya. Okey, bacaan yang pertama khobar, yang kedua istifham. Okey, pertama khabar, kedua istifham. Okey, cuba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina kafaru idza kunna turaban wa abauna ainna lamukhrajun. Okey, cuba sekali lagi yang tashil tu. Yang tashil ulang balik. Yang tashil tu jangan lupa kena apa? Kena idkhal tu. Kena idkhal alif. Ainna. Panjangkan dulu. Panjangkan 2 harakat sekali lagi. Ainna macam tu ya. Betul. Cuba ulang sekali lagi. Wa qala allazina kafaru idza kunna turaban wa abauna ainna lamukhrajun. Okey, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, tahniah kepada Kak Azizah ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada yang infakkan atau menghadiahkan kepada pemenang ataupun orang yang dapat menjadi soalan kuis pada malam ini. Jadi alhamdulillah sudah selesai pengajian kita pada malam ini, perbincangan berkenaan dengan usul riwayat berakhir dengan 2 hamzah dalam 1 kalimah. Tajuk itu dah selesai. Maka pertemuan minggu hadapan nanti adalah tajuk yang baru, ya, tajuk yang baru. Nanti insya-Allah kita akan sambung 2 hamzah 2 kalimah, ya, 2 kalimah. Jadi mudah-mudahan perbincangan dah faham dengan jelas, baik, dan semoga kita dapat. Dan jangan lupa ya, yang dah request untuk masuk dalam Facebook tu, ada soalan yang perlu dijawab. Tulis kolon. Ya, saya nak belajar riwayat apa? Riwayat kolon. Jangan jawab panjang-panjang, jangan jawab saya nak belajar qiraat. Dalam sebab dalam Facebook tu hanya kolon je, kolon. Jadi kalau jawab qiraat semua qiraat, start confuse. Ini grup yang mana? Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan jawab kolon, saya tahu ini grup yang saya ikuti dalam ni, dan dia nak buat ulangan dalam Facebook, ataupun mungkin dia sempat belajar, sebab ramai tadi juga yang ikuti daripada jam 8 sampai 9 yang lain, nanti dia continue di Facebook lah. Tak terputus supaya maklumat ataupun perbincangan kita tu tak ketinggalan. Bila tinggal satu bab tu atau apa-apa perbincangan, jadi tak lengkap lah apa yang kita nak dapatkan daripada usul riwayat kolon itu. Jadi kita dapat semua kaedahnya, dapat kita tahu cara bacaan kolon dengan baik ya. Okey, terima kasih kepada semua. Terima kasih sekali lagi kepada Datin, dan terima kasih kepada menyediakan program ini. InsyaAllah jumpa lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya dan rahmat pada kami. Ingatkan kami apa yang kami lupa ya Allah daripada Al-Quran. Ajarkan kami ya Allah apa yang kami lupa daripada Al-Quran. Berilah kami kekuatan dapat baca Quran, dapat belajar Quran, mengajar Quran malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami ya Allah. Ya Allah, pemudahkanlah urusan dunia dan urusan akhirat ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa besok petang pula untuk qiraat Hamzah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.